Assalamualaikum dan hai, selamat datang ke sebuah lagi sesi bersama Sekolah Kripto. Kami adalah rakan pendidikan anda dan kita menawarkan berbagai jenis kelas tentang aset kripto dan blockchain. Jadi buat rakan-rakan yang baru datang, jangan lupa like, follow, share kami punya YouTube, Telegram, Twitter, Facebook dan WhatsApp group. Jadi sebelum kita mulakan kelas, kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, rakan-rakan semua. Pada hari ini, kita akan berbicara tentang sebuah blockchain yang dipanggil sebagai Luna atau Terra dan cara-cara untuk farming di spektrum finance. Okey, jom kita tengok Luna. Kalau ikut ranking ni, Luna dah masuk dalam top 10 kripto. Okey. Dan kita boleh tengok dia punya market cap pun besar, 21 bilion. Dia punya volume pun 1.39 bilion. Dia traded dekat banyak exchange seperti Binance, KuCoin, OKX, Bitfinex, Huobi dan juga Gate.io. Jadi Luna ni apa? Luna adalah salah satu daripada blockchain L2 dengan teknologi Internet of Blockchain ataupun IBC. Cuma bezanya, dia tak gunakan Cosmos SDK biasa. Dia dah modify menggunakan Rust Programming Language untuk jadikan sistem yang kompleks. Sebagai perbandingan, Ethereum menggunakan Solidity. Okey, jadi kat mana kita boleh beli Luna? Dekat semua ni. Tapi sebab saya menggalakkan tuan-puan menggunakan decentralized exchange, kita akan berlatih membeli daripada Kepler. Okey, kita akan beli menggunakan Kepler. Dan bagi sesiapa yang tidak tahu tentang Internet of Blockchain, yang tak tahu tentang EVM tu apa, jangan lupa beli buku Sekolah Kripto bertajuk We Are Going to Make It. Harga RM79 sahaja, tak termasuk dengan delivery. Boleh dapat daripada wakil-wakil kita. Alright, so katakanlah kita dah beli kat Kepler, kita pun macam ni saya dah beli kan, kita boleh tukar. Kita boleh beli daripada sini menggunakan koin-koin yang ada lah. Okey, so bila dah beli, kita pun withdraw daripada Kepler, dia akan masuk ke wallet Luna kita. Okey, dah withdraw. Okey. So, untuk menggunakan fungsi-fungsi blockchain Luna, memang kita boleh pakai kat Kepler, memang kita boleh pakai kat Trust Wallet. Tapi yang digalakkan untuk kita pakai satu wallet yang khas yang dipanggil sebagai Terra. Jadi kalau tuan-puan pergi kat sini, tuan-puan cari Terra Station. Inilah dia yang warna biru, Terraform Labs, buatan open. Alright. So kita pun buka Terra Wallet ni, jom kita redah sama-sama. Bila tuan-puan install Terra Wallet, dia akan tanya nak import, nak restore atau nak create. Kalau memang nak create sahaja, tekan create. Tapi kalau nak restore daripada wallet lain, tekan restore. Tekan import, jangan tekan restore. Okey, so ni interface dia. Ada bawah ni, atas ni kita punya address, boleh copy, boleh pilih QR code address. Okey, kat bawah ni dia punya mata wang yang ada. Yang atas bawah ni ada apa ni? Ada Facebook dan Tesla. Betul ke? Kejap lagi kita tengok Dan bawah ni ada history. Okey, so kalau kita tengok dekat setting atas belah kanan ni, kita boleh letak fingerprint. Boleh juga kita set mata wang. So nak ringgit ke, nak USD ke, nak Korea ke, nak Euro ke, semua boleh. Nice. Belah kanan adalah function untuk staking. Staking yang belah kanan saya tekan ni. So dekat sini tuan-puan boleh buat staking lah. Pilih je daripada mana-mana validator. Contohnya saya pilih daripada Terran One. So kat sini kat validator ni kita boleh tengok berapa dia punya performance, uptime dia berapa persen, commission dia makan berapa persen. Macam tu. Mungkin ada orang tanya saya, dekat Trust Wallet boleh ke nak gunakan staking Luna ni? Boleh. Contoh tuan-puan, ini Trust Wallet saya. Okay, Trust Wallet kita pergi kat Luna. Kalau tak ada Luna, kita buka Luna. Ada juga function stake kat sini tuan-puan, sama je. So, sedikit peringatan. Staking dekat Luna ni, dia punya lock time dia 21 hari. So kalau katakan nak unlock, kena tunggu 21 hari. So kena fikir-fikir lah.
nak unlock, nak stake ke tak stake. Kemudian bila kita unstake, tempoh 21 hari tu tak dapat profit. Okey, kita balik kepada wallet ni. Kemudian tuan-puan, dekat tengah-tengah ni ada satu butang panggil swap. Kat sini best tuan-puan, saya tunjuk demo Kita boleh swap coin dengan coin-coin yang ada kat Luna. Dan kelebihannya kat Luna ni kita boleh beli saham. Contoh kat sini kita boleh beli saham Apple, Airbnb, AMD, Amazon, Facebook, Google, semua saham kita boleh beli. Saham-saham ni kita panggil sebagai M Asset. Apa maksud M Asset? M Asset bermaksud kita beli bukan saham yang sebenar. Sebaliknya kita beli satu aset yang menyerupai harga tersebut. Contohnya Facebook ke, Google ke, Amazon ke, AMD ke. Adakah ini sama dengan price track trading yang broker buat? Tak sama. Beza dia adalah kalau price track trading yang broker buat, dia punya asset tu dijamin oleh broker. Sebaliknya M asset, harga dia disandarkan, bukannya disandarkan, dia ada satu tabung tu dia dalam smart contract, tabung tu dia letak coin mirror, dia letak coin UST. Maknanya lah, kalau lah tiba-tiba sistem tu fail, kita masih dapat coin mirror, kita masih dapat coin UST. Nak tengok performance, kita buka coin start. Kalau tuan-puan nak tahulah, nak beli contohnya Amazon, type je Amazon. Dia akan keluar tulis mirror Amazon. Macam tu. Kalau tak keluar tulis je mirror. Tulis mirror, ada keluar Alibaba, Google, Microsoft, Amazon. Boleh tengok harga dia memang mimik harga crypto aset tersebut yang sebenar lah. Boleh tengok dekat dalam harga saham tu, boleh compare. So far dari segi performance, harga memang follow. Boleh tengok, memang follow. Kalau jatuh pun kejap, dia akan patah balik. Ada orang tanya saya, kalau saya nak beli kat mirror Amazon ni, nak beli mirror semua ni, kena KYC ke? Tak payah KYC. Semuanya di atas blockchain. Adakah legal? Wallahualam, saya tak nak komen. Sebab kita tidak memiliki aset yang sebenar, hanya sintetik. Yang keempat, boleh ke saya beli pada waktu lepas waktu pejabat? Boleh. Beza antara mirror asset dengan aset yang sebenar, dia tidak dia akan beku price tu lepas office hour, tapi masih boleh beli. Nak jual pun boleh. Boleh ke beli weekend? Boleh. Boleh ke saya nak beli separuh suku, tak payah ikut lot? Boleh. Dia hanya sintetik. Okey. So katakanlah kat sini saya nak beli saham Facebook, bukan saham yang sebenar lah. So saya pun boleh pakai menggunakan 0.1 Luna. Okey, saya akan dapat 0.02 saham Facebook. Tekan, and then sini saya nak tunjuk tuan-puan bestnya pasal blockchain Luna ni. Dia boleh bayar pakai dua mata wang. Nak bayar pakai Luna boleh, nak bayar pakai UST pun boleh. UST ni apa? Kejap lagi saya habaq. So saya bayar pakai UST. Beli saham 16 sen USD je. Murah ke mahal? Terpulang. Kalau ikut pakai broker, boleh comparekan murah ke mahal. Okey, sabar. Right. So masukkan jap jari, tunggu dia 6 sen. Sementara tunggu dia confirm kat blockchain, saya nak cerita pasal UST. So tuan-puan, UST adalah US dollar Terra. US dollar Terra. Dia satu UST bersamaan dengan satu USD. Bezanya, kalau tuan-puan pernah pakai USDT, pernah pakai USDC, dia disandarkan kepada dolar dalam bank. Macam USDC tu Coinbase dia buka bank, okey aku letak satu US dollar, aku buat satu coin nama USDC, satu coin ni satu USD. So UST Terra ni dia ialah satu USD, tapi dia tidak disandarkan kepada dolar, dia disandarkan kepada kripto yang disandarkan dengan nisbah 130%. Maknanya ada Luna 130, dia tak 130%, tapi disandarkan kepada Luna. So dia tidak ada keikatan kepada bank-bank kat dunia ni. Adakah dia selamat? Tuan-puan boleh decide, tapi dah setahun dia punya pegging kepada satu USD ni dia masih ketat. Jadi yang ni kita panggil sebagai algorithmic stablecoin. Macam DAI, samalah sama. Okey. Dah beli, dah settle, dah masuk wallet. Nampak? Ada dalam wallet. Selain daripada UST, iaitu sintetik US dollar, kita juga ada macam-macam mata wang, termasuklah mata wang Malaysia. Tapi masalah dia satu je lah.
dekat Malaysia ni mata wang ni orang tak pakai, tak ada adoption. Tapi adakah exchange rate dia bagus? Bagus. Sama? Sama. Contoh kalau sekarang ni kita ambil US dollar tadi, kita letak 0. Letak 1 letak 1, kita pun letak ni dapat 4.17, lebih kurang macam exchange rate pada hari inilah, more or less the same. Okey. Cuma bezanya kalau kat sini tak boleh nak stake lah. Jadi kalau tak boleh nak stake tu setakat pegang lah. Kalau tuan-puan ada $1 juta, $1 juta kat bank, takut nak simpan mana, simpan kat blockchain, boleh simpan kat sini. Tapi kalau kita compare dengan USDN dengan mata wang asing Waves, yang sana boleh stake. Itu je lah beza dia. Okey, tak apa. Saya nak beli USD, so saya akan tekan Luna and then kita belilah USD 0.3. Sama juga step dia, dah masukkan, dia akan bagi exchange rate, tekan. Kat sini bestnya dia punya slippage rate dia tak tinggi lah kalau kita tengok kat sini. Slippage rate dia hanya 1%. Boleh kata masih lagi boleh kata halus lah slippage rate dia 1%. Alright, so cap jari dan kita akan tunggu tukar. So kita dah belajar tentang Luna Technology, kita dah tahu synthetic asset tu apa, kita dah tahu mata wang asing yang ada dekat sini. Jom kita tengok Spectrum Finance. So Spectrum Finance tuan-puan, spec.finance adalah laman untuk membuat farming, automated market maker berkaitan dengan Luna. Tapi farming kat sini fokus kepada saham. Best gila. Jom kita tengok. Kita tekan launch app. Okay, so beza kalau kita tengok perbezaan di antara Luna dengan kalau kita biasa guna MetaMask sebagainya, dia punya browser dia kena buka bukan dalam wallet. Kalau kita guna kat phone MetaMask tu kita guna token pocket wallet tu dia punya browser kat dalam wallet. Ini tak, kita pakai browser biasa, kita tekan connect wallet, dia akan detect kita punya wallet Terra. Okay, lepas tu kita just authorize. Dia pakai wallet connect lah. So kita tengok bawah ni ada macam-macam farm. Atas ni farm coin lah, abaikan saja. Terus ke bawah ada farm US Oil, farm Amazon, farm Twitter, farm Google, farm Tesla, farm Netflix, farm Alibaba, farm Apple, farm Microsoft, ada farm Facebook. So mari kita bedah sikit. Apa maksud farming? Farming liquidity provider. Farming bermaksud money changer. Bila kita letak FB USD, dia jadi money changer. Orang beli FB, macam tadi kita beli FB, dia beli kat sini. Orang jual dia jual FB dia, dia dekat app tadi, dia akan beli dekat sini. Inilah dia farming. So bila orang buat farming, orang tu akan dapat profit. Dia akan dapat profit daripada exchange rate. We buy harga gini-gini, we sell harga gini-gini. So profit tersebut akan diterjemahkan sebagai daily profit ni lah, lebih kurang 0.05%. Ini bukan fix tuan-puan, ini adalah anggaran. Dan anggaran keuntungan setahun 23.58%. Jadi kita kena faham macam mana farm ni berfungsi. Farm ni ialah satu smart contract di atas blockchain. Dia beli FB separuh, dia beli USD separuh. Kalau katakan FB punya stok naik, dia akan jual sikit bagi balance 50-50. Kalau FB punya stok turun, dia akan gunakan USD kita untuk beli Facebook balik. So secara tak langsung dia jadi macam robot trading. Buy low, sell high. Buy high, sell low. Tidak, buy low, sell high sahaja. Tetapi kalaulah katakan ada investor, dia beli Facebook saja, harga Facebook naik dan dia pakai farming, keuntungan daripada dia pegang Facebook sahaja lebih tinggi. Ini kita panggil sebagai impermanent loss. Kita loss sebab kalau kita hold sahaja kita lagi untung. Tapi pada masa yang sama, kalau Facebook turun, sekurang-kurangnya kalau kita farming, dia akan adjust balance kita. So kita kekurangan risiko. Apa-apa pun, do your own research. Farming adalah satu perniagaan aktif yang memerlukan kemahiran tuan-puan untuk fahami tentang farming ni. Okey, kita tengok demo. So saya tekan kat Facebook USD. Okey. Kat atas ni dia tulis ni total value lock ataupun TVL. TVL bermaksud berapa ramai pelabur letak modal. Okey.
And then kita ada APY. APY anggaran keuntungan. Semakin banyak pelabur, semakin kurang orang guna farm kita, semakin kurang profit. Sebab kena tong-tong sama-sama. Kalau pelaburnya ramai, tapi pengguna punya pun ramai, maka kita punya APR akan banyak. Okay. So, kita tekan max dekat kita punya Facebook, automatic dia akan tahu berapa banyak USD yang kita kena pakai. Dan dekat bawah ni ada 3 option. Sama ada kita nak auto compound, auto stake atau auto mix. Auto compound bermaksud dia akan dapat untung. Untung tu dia jual dan untung tu dia akan beli balik saham dengan USD punya LP. Auto stake bermaksud untung kita dapat, dia akan stake. So, untung kat sini dia akan dapat menggunakan coin mirror. So, tadi macam saya cakap, coin mirror adalah coin yang menjadi tabung kepada aset-aset saham yang ada dekat situ. Kita akan dapat coin ni. So, coin ni tak adalah perform mana, tapi kita dapat free dengan kita farming. Kita boleh stake. Kalau kita nak stake, kita boleh jual dan auto compound kalau kita nak jual dan auto compound. Kalau kita nak buat gabungan boleh. Boleh, kita tekan mix. Berapa banyak nak auto compound, berapa banyak nak auto stake. Tapi saya tak nak buat auto compound, saya tak nak buat auto stake. Saya tak nak buat auto stake, saya nak buat auto compound. Kita tekan deposit. Confirm transaction. Pada saya, blockchain Luna ni dia macam blockchain IBC yang lain. Dia laju walaupun tak selaju Osmosis. And dia masih lagi murah. Sekali transaction buat 20 sen US dollar, 30 sen US dollar. Kalau beli saham, kalau kita compare dengan broker memang untung lah. Tapi tak adalah paling murah kalau tengok blockchain lain lagi murah kan. Okay. So, bila kita dah saham. Sekejap Oh, saya tersalah tekan. Patutlah nak tekan Facebook patutnya. Patutlah tak masuk lagi silap. Okay. So, kita tengok kat Facebook. First sekali dia akan bantu kita punya balance lah. Maknanya kita punya modal kita dah letak $10 dalam farm ni. And keuntungan akan masuk kat sini dekat stake mir. Oh, tak ada. Tak ada keuntungan sebab kita auto compound. Katakan kalau kita nak withdraw, kita just tekan withdraw. Kita nak reallocate, kita boleh readjust. Katakan nak lebih staking ke, lebih auto compound ke. And kat sini ada benda best tuan-puan. Bila kita withdraw, dia tak complicated macam kita buat kat Pancake. Kena withdraw, lepas withdraw kena remove liquidity. Tak ada. Tekan je withdraw. Kita tekan withdraw. Confirm kat blockchain. Sign. Thumbprint. Settle. Automatic dia akan withdraw, dia akan pecah terus. Ada 2. Settle. Settle. And then kalau kita tengok kat kita punya wallet. Buka balik. So balance tadi ada lah. Balance tadi ada, tak ada masalah. Okay. So saya just demo sekali lagi. Daripada Facebook kita nak jual, boleh jual ke? Boleh. Kita jual lah. Katakan kita nak jual jadi Luna atau kita nak jual jadi UST. Boleh, tak ada masalah. Macam tu je. So UST ni boleh ke saya nak jual UST dekat mana-mana? Boleh. Kalau kita buka UST ni, dia traded dekat Binance, dia traded dekat Huobi, dia traded dekat KuCoin, dia traded dekat Bitfinex. So boleh daripada sana pindahkan ke sana, tukar jadi USDT, bayar sikit je. Lepas tu kita boleh jual secara P2P. So apa yang unik pasal Luna, dia memberikan tuan-puan pengalaman kepada saham. Kemudian dia ada US dollar sintetik yang kita kurang sikit isu dengan regulasi. And yang ketiganya, kat sini kita boleh juga buat farming saham. Ada banyak lagi sebenarnya fungsi-fungsi lain macam lending dan sebagainya, tapi sebagai sebuah platform pendidikan patuh syariah, saya kurang menggalakkan tuan-puan untuk belajar benda macam tu. Okay? Itu sahaja perkongsian daripada saya. InsyaAllah dalam kelas seterusnya kita akan belajar tentang blockchain secret network. Stay tune, enjoy our classes. Don't forget to follow, don't forget to buy our books. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.